Antara paparan menarik hari ini. Perikatan Nasional kena bincang dulu untuk demo dengan bersih. PAS ajak turun solidariti kes cabar enactment syariah Kelantan. Muhyiddin pertahan perundangan syariah. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainudin berkata, gabungan itu perlu berbincang dengan bersih terlebih dahulu sebelum setuju untuk bersama-sama mengadakan demonstrasi membantah pengurangan hukuman terhadap Datuk Seri Najib Razak. Menurut Hamzah, kedua-dua pihak perlu sepakat mengenai matlamat untuk mengadakan perhimpunan. What's the issue? What kind of issues yang patutnya kita perjuangkan bersama? Ada benda-benda yang you should allow us agree to disagree on certain things. Barulah boleh kita buat kerjasama. Bagaimanapun, kata Hamzah, perlu difahami bahawa PN adalah gabungan parti politik berbeza dengan bersih. Katanya terdapat beberapa perkara perlu diikuti selepas polisi dan perlembagaan parti dan isu yang ingin dibawa perlu selari dengan hala tujuh parti. Namun katanya jika bersih boleh berkompromi dengan perkara tertentu, mungkin kerjasama itu boleh diadakan. Just on one issue, jemput je sekali tak boleh lah macam tu Because you must understand, we are all here politicians. Manakala bersih pula dia tak ada parti, tak apalah. Yang kita ni ada parti, we have to really look at our ideology, policies and also constitution of our party. Jadi kena ikut aluran masing-masing. PAS menyuruh orang ramai terutama penyokongnya untuk turun bersolidariti bagi mempertahankan undang-undang syariah di Mahkamah Persekutuan. Ini berikutan Mahkamah Tertinggi itu akan membuat keputusan berhubung cabaran undang-undang oleh Peguam Ning Elin Zurina terhadap 18 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, semua pihak yang faham dan bersimpati dengan isu ini perlu menyatakan pendirian mereka. Bagi pihak kita sebagai parti dan sudah tentulah Kerajaan Kelantan sebagai defender dalam kes ini atau responden dalam kes ini, itu adalah hak masing-masinglah untuk mengerah ataupun mengajak orang ramai yang memahami, utamanya memahami isu ini, yang keduanya simpati terhadap isu ini untuk keluar menyatakan pendirian mereka besok. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Kota Baru itu menegaskan seruan itu bukan bertujuan untuk meminta penyokong melakukan kekecohan di mahkamah, sebaliknya hanya menyatakan dukungan mereka. Tak pergi terjah dalam mahkamah, tapi menunjukkan satu solidariti untuk mempertahankan enactment yang dirasakan dibuat secara konstitusional di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Itu saja. Bukan ataupun statusnya sekarang ini, keputusan mengenai cabaran atau challenge oleh Ning Elin ini akan diputuskan besok oleh Mahkamah Persekutuan yang dianggotai oleh 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Full quorum, 9 quorum judges besok. Jadi kita kena tengok besoklah keputusannya sama ada majoriti ataupun unanimous atau majoriti. Itu besok. Mahkamah Persekutuan akan bersidang bagi membuat keputusan dalam kes petisyen yang difailkan oleh Ning Elin dan anak perempuannya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan dalam enactment jenayah syariah negeri itu terbatal dan tidak sah. Pada 20 November tahun lepas, panel Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menangguhkan penghakiman selepas mendengar hujahan daripada pihak berkaitan. Pengurusi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, cabaran Peguam Ning Elin Zurina Ning Abdul Rashid terhadap undang-undang syariah bakal memberi kesan dan impak negatif kepada sistem perundangan syariah bukan sahaja di Kelantan tetapi di seluruh negara. Sehubungan itu, dia menyeru agar ahli parlimen khususnya yang beragama Islam agar berdiri teguh di belakangnya di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Sultan Selangor Sultan Saifuddin Idris Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam mempertahankan sistem perundangan Islam di negara ini. Katanya, saya juga menggesa pihak kerajaan agar mengkaji suatu pindaan perlembagaan yang bersesuaian bagi melindungi kedaulatan undang-undang syariah sekaligus memperkasa dan mempertahankan sistem kehakiman syariah negara kita. Mahkamah Persekutuan akan bersidang bagi membuat keputusan dalam kes petisyen yang difailkan oleh Ning Elin dan anak perempuannya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan dalam enactment jenayah syariah negeri itu terbatal dan tidak sah.
pada 20 November tahun lepas dan Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menangguhkan penghakiman selepas mendengar hujahan daripada pihak berkaitan. Hakim Mahkamah Persekutuan lain yang bersidang ialah Presiden Mahkamah Rayun Ahmad Abang Iskandar, Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Muhammad Dia, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli serta Hakim Mahkamah Persekutuan Nailini Patmanatan, Mary Lim Tan Swan, Harminda Singh, Nurdin Hassan dan Abu Bakar Jais. Dalam pada itu, pemuda PAS dalam satu kenyataan berkata, rakyat Malaysia perlu memahami tindakan Nik Elik itu merupakan ancaman besar kepada bidang kuasa undang-undang Islam di Malaysia. Katanya undang-undang kesalahan jenayah syariah di Malaysia jelas hanya menangani jenis kesalahan berhubung perintah terhadap agama Islam seperti mana terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan melalui jadual ke-9 Senarai Negeri. Katanya orang Islam mempunyai hak dan kewajipan untuk dihukum di mahkamah syariah selain untuk memartabatkan hukum-hukum Allah di Malaysia. Oleh sebab itu telah ditetapkan oleh our founding fathers di dalam perlembagaan negara kita bahawa Badan Perundangan Negeri boleh mengubah undang-undang kesalahan jenayah syariah di negeri masing-masing selagi mana ia merupakan satu kesalahan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti mana yang dinyatakan dalam kes Sulaiman Takrib serta dalam lingkungan yang dimenangkan oleh perlembagaan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.